Assalamualaikum. Sebelum kita mulakan, marilah kita tengok dulu video intro RBT tahun 5. Okey. Sebelum kita mulakan, diharap boleh bersedia dengan buku teks. Okey, sediakan buku teks dan buka buku teks yang baru. Reka bentuk dan teknologi Sekolah Kebangsaan tahun 5. Okey, buku teks yang baru. Hargai, jaga elok-elok. Baik, kita tengok kandungan unit 1, tajuknya teknologi rumah tangga, muka surat 2. Okey, kita terus kepada muka surat yang kedua. Okey deh. Unit 1, teknologi rumah tangga. Anda boleh baca kisah Alia, ibu dan adiknya pergi ke kedai menjual produk berasaskan jahitan. Okey. Ayat pertama ni dah menggambarkan yang kita ni akan belajar jahitan. Okey. Kita belajar asas jahitan. Okey. Okey, kita baca lagi. Si anak ini, Alia namanya. Okey, dia kata, ibu lihat ini ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Okey. Si ibunya menjawab, ya Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Okey, dia dah bagi gambaran awal tu, ada pelbagai jenis mata jahitan. Okey. Si abangnya pula, kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dan corak jahitan yang berbeza. Okey. Baik. Ada nota penting dalam kotak warna kuning. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Okey, sebenarnya ini adalah ulang kaji daripada kalau ikutkan modul kita dah lepas dah. Okey, saya ulang kaji balik. Okey, saya ulas apa yang saya tengok yang kamu hantar. Okey, jawapan kamu. Okey, sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan. Sebenarnya sarung tangan ni salah satu, okey, macam si abangnya cakap ni. Okey, bukan. Yalah, okey. Dalam nota ni, artikel jahitan, sarung tangan, artikel jahitan. Apa dia artikel jahitan? Sesuatu yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan. Fabrik ni kain lah. Okey. Biasanya dalam menjahit ni, fabrik adalah kain lah. Okey. Ada soalan yang menyuruh kamu menyenaraikan
artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu. Okey. Ada yang saya tengok jawab satu saja. Okey. Kotak diberi besar supaya kamu nyatakan, tuliskan seberapa banyak yang boleh yang ada di rumah kamu. Sarung tangan mungkin ada di rumah kamu, mungkin tak ada, tapi kamu jawab sarung tangan sebab kamu tengok dalam buku teks. Tak apalah, betul. Bagilah yang lain sama. Di rumah ada langsir tak? Ada. Artikel jahitan, salah satu artikel jahitan. Apa lagi? Kerana nak ikutkan, pakaian kita adalah artikel jahitan. Tak semestinya yang dibeli, yang buat sendiri pun, yang melalui proses jahitan. Kain yang melalui proses jahitan dipanggil artikel jahitan. Tulislah lebih sikit kita ni kena hebat sikit lah memikir barulah jadi murid yang hebat. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, muka surat yang keempat. Kenali mata jahitan. Okey, ini pun telah kamu jawab dalam modul. Okey. Saya harap sangatlah kamu masa jawab tu dah tengok buku teks. Okey. Sebenarnya modul yang kita buat tu, sebenarnya lepas kamu hantar kepada saya, kalau betul jawapannya, sebenarnya dia boleh menjadi satu nota untuk kamu lah. Okey. Lepas ni kita akan kumpul dan serahkan semula. Automatik dah terhasilnya nota kamu. Okey, bila sebut pasal nota ni, okey. Nota ni kena tulis ringkas. Okey, ringkas. Okey, kamu macam ada yang saya tengok menyalin ke semua ayat yang dia ada di muka surat, yang di muka surat inilah. Okey. Jahitan Kia yang ada ni, satu lagi jahitan jeluju halus, jahitan jeluju kasar. Okey, disebab satu lagi saya nak pesan bila jawab modul ke soalan ke RBT ni bolehlah ringkas sikit. Ringkas tu bukanlah bermaksud macam tulis dalam SMS tu, dalam WhatsApp tu ringkas, bukan. Maksudnya contoh apa kegunaan jahitan Kia? Kamu jawab macam ni, digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Kamu tak mula macam bukan ayat penuh lah. Kalau ayat penuhnya jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan, kan? Okey, ini kalau kamu nak bagi kamu sedar lah, RBT ni subjek yang elektif, tak ada peperiksaan, santai-santai saja, tapi jangan sampai merosakkan bahasa lah Ringkas tu maksudnya perkataan yang kita gunakan tu penuh lah. Okey, ejaan betul, cuma kamu boleh nyatakan dalam bentuk point. Macam kegunaan, tulis kegunaan. Nombor 1, memulakan jahitan. Yang kedua, mematikan jahitan. Yang ketiga, nampak ayat yang kedua, jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang meretas. Meretas ni maksudnya yang dah nak terbuka kot, macam kita repair balik okey. Serta menggantikan jahitan mesin, banyak guna okey.
Yang ini sebenarnya kalau kamu nak clear lagi lah ya. Okey, saya sedang merujuk di sinilah ya. Kita bagi besar sikit. Tak apalah. Okey, itu jahitan Kia. Okey, sekarang ni jahitan jeluju halus. Apa kegunaan dia? Sebagai jahitan tetap. Okey. Yang keduanya, membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Okey. Sulaman macam corak-corak lah. Okey. Boleh tengok gambar ni. Ini yang merah ni. Okey. Ni yang ni, yang kuning ni. Ini halus, yang ni yang kasar. Okey. Nampak ni? Rujuk kat sini. Sini pun ada. Ni. Yang ini. Okey. Tengok gambar. Okey. Jahitan jeluju kasar digunakan sebagai jahitan sementara. Okey. Untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, masa sebelum nak jahit betul, kita jahit dulu menggunakan kaedah jeluju kasar untuk tak bagi dia lari. Kemudian barulah kita jahit, sama ada guna mesin ke ataupun dengan tangan ya, supaya senang sikit takut nanti dia lari tak betul lah pula jahitan kita kan. Okey, baca ada beberapa ada setiap satu ni ada beberapa kegunaan dia. Okey. Okey, ni yang tiga yang pertama. Ada pun kamu dah jawablah dalam modul yang kamu dah hantar pun Yang seterusnya, tiga yang seterusnya, jahitan insang pari, jahitan sembat, jahitan silang pangkah. Okey, kita tengok jahitan insang pari. Okey, ni gambar zoom dia. Zoom pun kecil je. Ni biasanya pada di hujung-hujung ni, di ujung-ujung kain. Ini insang pari. Okey, kita sekarang ni belajar tentang nama dan kegunaan je saja tau. Cara nak melaksanakan, nak buat jahitan tu kita masih belum boleh buat lah dalam keadaan sekarang ni. Okey, kamu sebenarnya kalau nak tahu sangat pun boleh cari dalam YouTube, tengok macam mana jahitan insang pari dibuat, jahitan sembat. Okey, nak cocok mana dulu, nak keluar kat belah mana, dia ada ajar lah nanti sampailah terbentuknya corak-corak yang macam kamu nampak ni. Okey, bila kamu dah kenal sangat, kamu tengok, kamu dah tahu dah apa nama mata jahitan yang kamu tengok tu. Okay, insang pari, kegunaan dia untuk jahitan tetap. Kalau kamu tengok daripada yang mula-mula sampai yang keberapa ni nanti, kebanyakannya boleh dijadikan jahitan tetap. Tu persamaan yang persamaan. Yang tak tetap yang tadi ada satulah, jeluju kasar. Ini cara kita belajar sebenarnya. Kita cari persamaan, cari perbezaan, baru untuk kita kenal, Okey, kemahiran yang kamu perlu kuasai ialah, salah satunya ialah mengenali dulu, kenal bentuk dia dulu, belum buat lagi. Buat tu lain ceritalah pula. Ini maksudnya kita belajar teori dulu, teori dulu.
belajar melalui tengok buku dulu. Okey, praktikalnya belum lagi. Okey. Sembat. Sembat ni nampak macam jahitan sembat, nampak macam simple sikit lah daripada insan pari tu. Okey, insan pari tu nampak kemas lah kalau boleh buat. Okey, digunakan sebagai jahitan tetap. Okey, tetap juga jahitan tetap. Okey, bahagian kelepet. Untuk menjahit bahagian kelepet. Kelepet ni hujung, macam hujung lengan tangan kita ni, kalau kita tak kelepet masuk ke dalam, tak cantik lah baju tu. Kita kena kelepet. Bukan. sorry. Ni macam jahitan ni lah. Ni yang kamu boleh tengok bentuk. Tu. Okey. Menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Sebenarnya jahit macam tu sebenarnya kalau nampak macam tak cantik kalau tengok kan, tapi untuk hiasan kita boleh terima lah kalau jahit macam ni kan. Okey lah. Jahitan tetap kat tu. Okay, benda ni tak tertanggal dah, kira jahitan tetap. Kelepet ni maksudnya ujung-ujung ni. Kalau kita tak jahit, kalau kita jahit style biasa, mungkin tak kemas nampak sebab bulu-bulu hujung kain tu akan nampak. Bila macam ni baru dia sambil dia melekatkan kepada fabrik yang macam kain jeans tu, dan dia juga nampak kemas. Dia kemas bahagian hujung-hujung tu. Okey, jahitan silang pangkah. Dia bersilang-silang ni, tengok ni Okey, rujuk buku teks tau. Kalau kamu tengok video ni saja mungkin tak jelas, tak boleh nak zoom. Okey, tak boleh nak handset kecil ke apa kan. Buku teks ni muka surat 5. Cuma saya tunjuk video ni panduan sajalah. Ni silang pangkah, cantik juga cara jahitan tu nampak macam ada boleh jadikan corak. Sama juga dia adalah jahitan tetap silang pangkah ni. Untuk mengemaskan bahagian kelepet, kemas macam sembat tadi lah. Dia mengemaskan ujung-ujung ni. Okey, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Nampak hiasan, corak lah, macam corak. Okey, itu dia ada berapa dah? Ada 6 mata jahitan tangan ni. Ni orang panggil mata jahitan tangan yang kita belajar 6 tadi. Okey, ni saya sebut tadi, fabrik maksud kain. Kamu kena peka lah kepada benda-benda yang macam ni, yang warna-warni ni. Dialog. Okey, benda-benda macam ni. Okey, ni untuk nota guru lah, untuk saya. Okey, jadi mengenali dulu mata jahitan. Okey, nak buat belum lagi? Kalau buka sekolah esok kita boleh buat. Cari jarum, cari kain, cari benang, boleh buat. Okey, ni contoh-contoh lah. Kamu boleh tengok sini pada hari tu kalau nak jawab modul hari tu. Banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat beberapa jenis artikel jahitan yang biasanya terdapat di sekeliling kita. Yang kamu jawab modul itu dalam ramai yang bagi satu saja sarung tangan juga tu, nampak apron jahitan. Ni mungkin apa ni? Kain buruk. Kalau kain buruk tu adalah baju ataupun seluar, dia pun adalah artikel jahitan. Tengok kat sini. Adakah ini tong sampah yang berhias?
Jarang tengok lah ya. Okey ni, pakat dekat meja ni. Rumah siapa ada buat macam ni? Okey. Yang buat ke yang beli ke? Ni. Lapik pinggan. Dan juga ni yang warna ungu ni. Meja ni, lapik meja ni. Semua tu kalau dia adalah fabrik yang dijahit, maka dia adalah artikel jahitan. Ya. Bila kamu pernah tengok benda tu, kamu tahulah kegunaan benda tu. Okey, walaupun kita tengok saja, apa kegunaan pelapik kursi ni? Guna dia untuk untuk tak bagi kursi kita tu cepat kotor lah kan. Kalau kotor kita basuh, mana ada lapisan yang menyelamatkan kerusi kita daripada cepat nampak kotor. Okey. Ataupun memang tak kotor lah. Ini tak apalah. Kamu tahulah benda-benda yang biasa ada dalam rumah ni ni. Lupa. Langsir. Okey, untuk modul yang satu lagi, kita masuk ke muka surat yang inilah pula, muka surat 7. Kenali alatan jahitan. Setakat ni memang kenali dulu, kena mengenal dulu. Okey, yang pertama pita ukur. Okey, nama dia pun dah menunjukkan kegunaan dia. Kalau kita tengok tukang jahit di kedai tu, dia duk gantung kat leher dia je. Penting sangat, nampak penting sangat kan. Okey, yang seterusnya, ni pun wajib ada kalau nak ikutkan. Pembaris, macam-macam bentuk ada. Okey, yang melengkungnya apa semua tu ada. Okey, pembaris kamu tahu lah kan, pembaris kan mesti ada kegunaan guna dia kan. Nak membuat garisan, nak mengukur, nak menanda. Tu. Okey, kapur tukang jahit, pernah tengok? Tak pernah. Okey. Dia sebagai satu kaedah untuk nak tanda pada kain. Okey, pakai kapur macam ni, dia selamat sikit lah pada kain. Kalau kita nak tanda pakai pen ke pensil ke, pensil mungkin tak nampak, pen naya mungkin tak tanggal kan. Pakai kapur tukang jahit. Roda surih. Roda surih ni kegunaan dia baca ni, memindahkan tanda pola ke fabrik. Dia ada roda yang bergerigi. Okey, kita letak roda dia tu, kita pegang kat pemegang warna merah dia tu, kita tekan pada kain tu, kita tolak. Nanti dia berpasangan dengan ini, kertas karbon tukang jahit. Kertas karbon kita tekan dia akan, lepas tu kita selak kertas karbon tu ada dah. Macam cetakan kesan daripada mata roda surih tu tadi, nampak macam titik. Okey. Jadinya memindahkan tanda pola. Tanda pola ni ditekan oleh roda surih. Okey, memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Okey, dengan menggunakan roda surih tu dia berpasangan. Okey. Untuk apa ni? Untuk buat tanda di atas kain lah, untuk kita potong ke, kita jahit ikut garisan tu ke. Okey, jarum peniti. Okey, jarum peniti ni jarum yang kecil-kecil, dia tak ada lubang. Apa guna dia? Menyemat pola pada fabrik. Okey, pola ni macam ni lah, orang kata
yang kita nak ikut tu, kita letak atas kain kita. Okay, kita nak potong ikut bentuk tu. Okay, tak nak bagi dia lari. Okay, cocok dengan jarum peniti dulu, lepas tu baru potong, baru dia tak lari. Macam yang kedua, point dia yang kedua, menetapkan, ni point dia ada 2 point, menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey, yang seterusnya, gunting fabrik. Gunting fabrik ni khas. Okey, nama dia gunting fabrik, kegunaan dia pun menggunting fabrik, tapi dia khas tau. Kalau dulu saya asyik kena marah kalau saya gunakan gunting fabrik ni nak gunting kertas, kena marah. Okay? Kalau nak gunting kertas pola ke, kertas karbon tukang jahit ke, ni dia gunalah ni, gunting kertas. Nama dia, kegunaan dia sama. Okey, maka diharapkan kamu selepas mengenal mata jahitan, mengenal apa itu artikel jahitan, mata jahitan, kenallah pula alatan jahitan. Ada berapa? Kat sini ada 4, kat sini ada 4, dan yang seterusnya ada lagi 4. Banyaknya. Okey, tak banyak mana lah sangat kan. Okey, ni dia kalau nak menjahit, guna jarum jahit tangan, guna dia untuk menjahit fabrik lah. Okey, ini mesin jahit mini. Okey, mesin jahit mini kecil je kot ni. Dia menggunakan, kegunaan sama untuk menjahit fabrik, menggunakan elektrik, menggunakan tenaga elektrik. Okey, kalau ada kita boleh guna, kalau tak ada, asasnya kita kena tahu. Kalau tukang jahit tak tahu guna jarum jahit, memang tak boleh lah. Okey, ni benda ni nampak macam stapler, tapi mesin jahit tangan. Guna tangan ya, tekan, terus boleh buat jahit. Ini biasanya tak digunakan oleh tukang jahit. Tukang jahit diguna mesin jahit betul lah, dengan jarum jahit tangan betul lah. Okey, yang ni mungkin sesuai lah untuk budak-budak duduk asrama kan, boleh lah bawa ni standby, koyak apa boleh jahit, boleh jahit sendiri kan. Okey, dan yang terakhir ke? Yang terakhir apa namanya peretas jahitan. Okey, dia ada mata ujung dia tajam. Okey, bila kita nak tetas balik jarum, nak tetas balik benang yang telah dijahit tu, okey, senang pakai yang ni lah, tetas. Dia ada tajam jugalah sebab tu dia ada penutup dia tu. Okey, meretas fungsi dia meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Macam mana tu? Okey, tak apa. Okey, kenal dulu bentuknya, namanya, fungsinya dulu. Okey, kita dah sampai ke muka surat 9. So untuk yang modul yang baru kamu dapat, ini ada alatan jahitan ni, kamu kena tulis. Okey, hari tu ada beberapa, dan kali ini ada beberapa lagi yang wajib kamu tahulah. Okey, bahagian seterusnya, jom hasilkan artikel jahitan. Okey, walaupun namanya jom hasilkan, tapi kita masih belum boleh buat lagi lah. Okey, kalau sekolah buka esok, kita boleh lah. Okey, kita boleh buat. Okey,
Kita belajar ikut buku ni. Buku ni menyatakan dalam bentuk carta alir yang di bawah itu. Okay, ini carta alir ni. Okay, carta alir. Ada 6 langkah yang digariskan dalam buku teks ni. Okay, walaupun sebenarnya kalau kita yang tukang jahit sendiri tak melalui tiga-tiga ni. Contoh macam ujung sekali tu, membuat pembentangan artikel jahitan. Tukang jahit tak bentang. Okay, dah siap, dia tunggu orang mari ambil saja. Okay, untuk kita di sekolah lah, kita mungkin akan membuat pembentangan artikel jahitan. Terangkan sikit apa yang kita dah hasilkan. Okay, sebenarnya dia lebih pada nak melatih kamu ke hadapan, bercakap dengan penonton yang ada. Okey, penting ni. Kalau kamu bercita-cita nak jadi orang besar-besar, bos, nak jadi ketua di jabatan, okey, nak jadi YB, wakil rakyat, menteri, kamu kena bercakap depan orang ataupun siaran langsung. Kalau nak bercakap tak boleh. Tak boleh. Okey, melatih sasiah kita tu. Kalau boleh buat, kamu boleh buat. Kamu boleh dapat tahap yang tinggi lah dalam topik ni. Okey, tahap 6. Okey, kita tengok yang pertama. Proses yang pertama ialah menjana idea kreatif. Idea kalau boleh kena kreatif lah. Kalau idea biasa-biasa, orang dah ramai buat, boring, betul? Tapi kalau untuk kita baru nak belajar ni, kita cari idea yang mudah. Okay. Yang kedua, melakar. Mesti kena lakar dengan pensil dulu. Kita tak boleh terus-terus buat. Kalau terus buat, biasanya silap. Sebab kita tak mengkaji betul-betul lah. Okay. Lakarkan betul-betul apa yang kita nak buat. Okay. Dia tulis itu melakarkan beberapa. Maknanya bila ada beberapa, mungkin berbeza setiap satu lakaran tu. Last sekali kita pilih. Okay. Kita pilih. Di mana kita nak pilih? Okay, itu dah jadi langkah yang ketiga, menilai lakaran. Maknanya kita duduk dengan kawan-kawan kita. Okey, yang mana satu kita nak pilih. Ini apa kebaikannya? Yang pertama ni apa kebaikan dia? Apa keburukan dia? Apa kelebihan dia? Macam tu, berbincang 2-3 orang. Lebih tak apa. Okey. Lepas tu yang kedua, gambar yang kedua pula, lakaran yang kedua. Bincang. Lakaran yang ketiga, akhir sekali. Okey. Kita pilih lah nak buat yang mana, ataupun lepas kita pilih tu, lakaran mana yang kamu dalam kumpulan kamu rasa yang terbaik, ataupun ada lagi idea nak menambah baik. Bila ramai-ramai ni dia mudah ada banyak idea. Okay, kan? Okay. Langkah yang seterusnya, langkah yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos. Okey. Yang ni kalau tukang jahit biasa, dia benda ni dalam kepala dia dah. Okey. Biasanya kain orang bagi. Kalau kain dia, dia kena kira lah berapa meter yang dia potong tu, berapa harga kain, harga benang, harga macam-macam, elektrik, masa tukang jahit tu habiskan, semua tu kena tambah kos. Okay, tu baru kos. Nak untung jangan jual kos harga yang sama dengan kos, kena jual lebih sikit. Tu dah kira harga yang lebih tu adalah harga upah. Okay, tapi kalau kita buat di sekolah tak ada lah ya. Ini sebagai panduan saja. Okay, kalau contoh macam kilang buat pakaian, ni yang dia akan kira. Okay, mungkin kamu akan jadi
bos besar di kilang buat baju, kamu kena kira ni anggaran kos. Betul? Harga jual nak jual berapa? Nak untung ke nak rugi? Okey. Menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Okey, ini proses menghasilkan lah. Okey, proses menghasilkan. Dan akhir sekali tu yang saya sebut tadi, pembentangan. Okey. Okey. Saya rasa sampai sini saja dulu. Okey, ingat sampai muka surat 10. Dengan membaca sampai muka surat 10 ni kamu dah boleh buat modul yang terkini yang kamu ada. Okey. Lepas ni kita akan tengok balik kita akan tengok balik 6 langkah ni. Apa sebenarnya dipanggil menjanakan idea kreatif, apa secara lebih detail ataupun lebih jelas dengan bantuan gambar-gambar dalam buku teks. Okey. Okey, saya rasa sampai sini dululah penerangan saya. Diharapkan penerangan ini bolehlah membantu kamu faham untuk menjawab soalan ABT yang diberikan. Okey. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.